Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Apa khabar semua? Okey, Ustazah harap semua anak-anak Ustazah sihat sentiasa, jaga diri di musim-musim sekarang. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang akidah yang bertajuk Allah Maha Mendengar. Okey, semua nak belajar ke tak? Okey, kita mulakan dengan objektif. Okey. Okey, cuba kita tengok apa yang Ustazah tulis kat sini. Okey, 3.1 saya tulis kat sini, meyakini dan membuktikan Allah bersifat sama. Apa maksud sama ni? Kejap lagi kita tengok apa maksud sifat sama Allah. Okey, apa yang kita akan belajar? Okey, awak akan belajar pengertian Allah bersifat sama. Yang kedua, awak boleh jelaskan maksud. Okey, maksud apa? Maksud meyakini Allah bersifat sama. Awak yakin. Yakin Allah bersifat sama melalui dalil akli. Okey, dalil akli ni maksudnya adalah berdasarkan dalil yang digunakan oleh akal. Okey. Dan yang seterusnya, awak boleh membuktikan keyakinan Allah bersifat sama melalui tindakan. Okey, kalau awak semua cakap awak betul-betul beriman dengan Allah bersifat sama, apa buktinya? Dekat sinilah yang nombor ni, yang nombor 3 ni, membuktikan keyakinan. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Ini Ustazah nak tunjukkan dalam buku teks. Ini Ustazah ambil dari buku teks muka surat 69. Anak-anak boleh rujuk muka surat 69 dalam buku teks kita. Okey? Cuba kita tengok. Pertama sekali kita perhatikan apa gambar ni. Gambar seorang murid perempuan duduk di bus stop. Mungkin tengah tunggu bas kan? Sebab di bus stop. Jadi masa dia lapang. Jadi apa yang dia buat? Subhanallah, subhanallah. Okey, apa yang dia buat tu? Okey, tak apa, jangan jawab lagi. Kita tengok gambar yang seterusnya. Gambar sebelahnya. Okey, sebelahnya apa dia buat? Mari kita baca. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Nampak tak Ustaz ni ajak anak-anak yang lain baca surah Al-Baqarah. Okey, jangan jawab lagi kenapa ni. Kita tengok pula gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, cuba kita tengok. Ada 3 orang murid perempuan. Apa yang mereka ni buat agak-agaknya. Seorang jalan ke hadapan, 2 orang lagi berbisik-bisik di belakang. Cuba kita tengok. Jangan kawan dengan dia. Sambil dia bisik. Okey, jangan jawab lagi. Okey, kita tengok gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Apa dia tengah buat? Cuba tengok. Sekarang waktu dia pukul 5. Jadi dia selesai solat. Apa solat pukul 5 tu biasanya? Ya, betul. Solat asar. Selepas solat asar, apa dia buat ni? Menadah tangan ni. Apa dia cakap? Dia cakap, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Okey. Dia minta ampun dengan Allah. Dia berdoa, menadah tangan selepas solat, dia minta ampun. Okey, soalan Ustazah. Apa sebenarnya kaitan empat gambar ini dengan sifat sam'un ataupun sama? Siapa boleh jawab? Okey, betul. Alright. Sam'un ialah Allah Maha Mendengar. Apa yang Allah dengar? Macam mana Allah dengar? Okey? Cuba kita tengok. Allah mendengar. Dia tunggu bas
Dia duduk seorang-seorang, dia bercakap perlahan-lahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Awak dengar tak? Awak masih tak dengar sebab Ustazah berzikir perlahan-lahan. Tapi siapa yang dengar? Betul, Allah, sebab Allah Maha mendengar. Pandai. Okey. Seterusnya, tadi kita tengok gambar orang mengaji kan? Bila mereka mengaji, siapa yang dengar? Mereka pun dengar juga, tapi yang lain Allah dengar tak? Dengar. Maksudnya, walaupun dia berzikir perlahan-lahan dan walaupun mereka mengaji, semua orang dengar, dua-dua situasi ni Allah boleh dengar, perlahan maupun yang kuat. Okey? Okey. Mari kita tengok gambar ketiga tadi. Kita tengok kan dia berbisik-bisik. Agak-agaknya dia bisik. Dia tak nak bagi kawan dia yang kat depan ni dengar. Tetapi dia lupa siapa yang dengar sebenarnya. Allah pandai. Allah lah yang mendengar. Allah dengar apa yang dia cakap berkaitan kawan dia yang kat depan ni. Sebab Allah Maha mendengar. Bisiklah macam mana sekalipun, Allah tetap mendengar sejelas-jelasnya. Okey, cuba kita tengok pula gambar yang terakhir kita tadi. Dia berdoa. Dia berdoa pada Allah. Minta Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Walaupun perlahan dia berdoa, tetapi Allah tetap dengar doanya. Sama juga seperti kita. Walaupun kita ni banyak kesalahan. Kita sebagai manusia memang tak lepas dari kesalahan. Tetapi sifat Allah iaitu Allah Maha mendengar boleh mengampunkan dosa kita bila kita berdoa memohon pertolongan dari Allah. Kita berdoa memohon keampunan dari Allah. Jadi Allah mendengar apa sahaja rintihan kita. Faham setakat ni? Okey, apa kaitan empat-empat gambar ni dengan sifat Sam'un ataupun Sama' ataupun Allah Maha mendengar? Okey? Alright. Kita pergi ke slide seterusnya. Kita pergi kat muka surat seterusnya. Siapa dia ni? Okey, kita tengok dia tengah borak dengan mak dia. Mari kita baca. Mari kita baca. Siapa yang belum mahir membaca dengan lancar, boleh ikut Ustazah baca. Okey? Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. InsyaAllah Umar boleh buat yang terbaik. Pastikan Umar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa, Ibu? Bacalah doa penenang hati, sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati saja. Bukankah Allah mempunyai sifat Sam'un? Okey. Sifat Sam'un itu apa, Ibu? Okey. Allah bersifat Sam'un bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Okey, ini maksud sifat Sam'un ya. Ustazah ulang semula. Allah Maha mendengar setiap sesuatu apa sahaja yang berada di dunia ini. Okey, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Alright?
Jelas? Okey. Kita tengok contoh. Seperti bisikan hati manusia. Okey, dalam hati kita berbisik-bisik. Ya Allah, ya Tuhanku, penatnya aku. Dalam hati. Orang tak dengar. Manusia biasa tak dengar. Bila hati berbicara, hati berbisik. Bila hati berkata-kata, siapa yang dengar? Ya, betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sifatnya adalah sam'un. Allah maha mendengar. Okey. Kita sambung lagi. Tetapi pendengaran Allah berbeza. Berbeza dengan siapa? Berbeza daripada pendengaran makhluknya. Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran. Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Okey, banyak maklumat dekat sini. Okey, Ustazah ulas maklumat dekat sini. Alright? Pertama, pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Kenapa berbeza ya Ustazah? Kerana manusia kita sendiri menggunakan telinga ataupun deria pendengaran untuk mendengar. Sedangkan Allah tidak memerlukan apa-apa pertolongan atau deria pendengaran untuk mendengar. Itulah perbezaannya. Allah tidak perlukan apa-apa seperti kita. Sebab Allah tak sama dengan kita. Walaupun perkataannya sama. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Kita mendengar menggunakan deria pendengaran, iaitu telinga. Tetapi Allah mendengar tidak menggunakan bantuan apa-apa. Itulah perbezaannya. Okey? Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Apa maksud pendengaran Allah tidak terbatas ni? Okey. Cuba okey, kita buat eksperimen. Cuba awak duduk di hadapan kawan awak. Awak bercakap dalam hati. Lepas tu awak tanya kawan awak, kawan-kawan, awak dengar tak saya cakap tadi? Hati saya berbisik tadi. Kawan masih cakap, oh, saya tak dengar. Itulah yang dimaksudkan pendengaran kita terbatas. Allah tidak terbatas. Allah boleh dengar apa yang kawan awak cakap dalam hati. Tetapi awak tak boleh dengar apa yang kawan awak cakap dalam hati. Okey, kita bagi contoh yang lagi mudah. Alright, kita bagi. Okey, awak bersembang senyap-senyap dalam bilik dengan kawan baik awak. Awak bersembang-sembang, sedangkan ada orang di luar. Di luar bilik awak. Okey, mestilah ada dinding. Kan, sebab dia di luar. Okey, orang di luar tak dengar apa yang orang dalam bilik ni bersembang, berbual. Sebab kita ada dinding dan pintu sebagai penghalang. Sebab pendengaran kita terbatas, dibatasi oleh dinding dan pintu. Sedangkan Allah, walaupun ada dinding sekalipun, setebal mana dinding sekalipun, Allah tetap mendengar. Sebab pendengaran Allah tidak terbatas. Allah maha mendengar. Apa sahaja di dunia ni Allah boleh dengar. Tidak ada batasannya. Jadi bersih-bersihkanlah hati kita. Okey? Faham setakat ni? Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Ini dalil naqli. Tadi dekat objektif kita dalil akli. Okey, apa perbezaannya Ustazah ya, naqli dengan akli ni? Okey, Ustazah terangkan. Dalil naqli ni adalah dari perkataan naqal, iaitu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Okey, yang ni adalah ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang menunjukkan bahawa
Allah itu maha mendengar dan sentiasa mendengar. Okey, inilah bukti. Dalil ni bermaksud bukti, iaitu bukti secara ayat Al-Quran, bukti secara sebutan. Okey, inilah buktinya. Ikut Ustazah ya. Wallahu sami'un alimun. Sekali lagi. Wallahu sami'un alimun. Okey, Ustazah baca seterusnya. Wallahu sami'un alim. Okey, ada perkataan sam'un tak kat sini? Mana? Ya, betul. Sami'un. Okey, mari kita tengok maksudnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Ustazah ulang. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Jadi ada perkataan sentiasa mendengar. 24 jam satu hari Allah sentiasa mendengar. Okey? Alright. Kita pergi ke dalil akli. Inilah dalil yang tadi yang Ustazah cakap tu. Dalil daripada akal fikiran, iaitu dalil akli, bukti-bukti secara akal fikiran. Okey, cuba kita tengok. Alright. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah ada sifat kesempurnaan. Allah maha sempurna, tidak ada kecacatan. Oleh itu mustahil bagi siapa? Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan, seperti tidak boleh mendengar. Mustahillah Allah itu ada sifat kekurangan, sebab kita ada bukti bahawa Allah itu sempurna. Bila Allah itu sempurna, mustahillah Allah ada kecacatan. Okey? Faham ya? Okey, inilah dalil akli. Okey. Kita tengok pula sebelah. Kesan. Apa kesan pada diri kita bila kita beriman dengan sifat Allah? Apa kebaikan, apa faedahnya pada diri kita? Apa yang kita dapat bila kita beriman dengan sifat Allah Sam'un? Allah bersifat Sam'un. Apa kesan dia? Okey, cuba kita tengok. Bila kita tahu Allah itu maha mendengar, jadi kita menjaga pertuturan dan bisikan hati. Contoh dia bagi kat gambar ni. Astaghfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Betul tak? Kita selalu merungut. Kata Allah, kenapalah cikgu bagi kerja banyak sangat? Kenapalah ustazah ni bagi kerja banyak sangat? Suruh buat itu, suruh buat ini. Kita merungut dalam hati. Sebaliknya, kita haruslah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Kita positif. Kita kata cikgu bagi kerja semata-mata sebab nak jadikan kita lebih berilmu. Bukan nak denda. Nak bagi kita jadi orang yang berilmu. Itu sahaja. Okey? Bila kita tahu Allah tu maha mendengar, tak adalah kita cakap yang bukan-bukan. Tak adalah kita maki hamun dalam hati. Kita sentiasa positif. Okey? Alright. Okey, yang seterusnya gambar yang bawah. Dia tengah buat apa tu? Sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Ustazah suka yang bahagian ni. Okey? Apa saja yang berlaku pada diri kita, ingatlah Allah sentiasa ada dengan kita dan Allah sentiasa mendengar rintihan kita. Cuba tengok, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Apa saja yang susah kita doa. Macam awak selalu baca yang bila awak lupa ataupun nak minta Allah permudah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini ayat dia. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Permudahkanlah ya Allah bagiku apa yang susah. Itu pun salah satu doa. Okey. Jadi mohonlah pada Allah dan yakin Allah Maha mendengar. Kita kena yakin Allah Maha mendengar. Okey anak-anak. Okey, kita sambung lagi. Okey. Menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Betul, kita jadikan Al-Quran dan zikir ni sebagai amalan. Kita tak banyak masa nak pergi borak-borak sembang-sembang. Sebab borak-borak dan sembang-sembang kosong itu adalah perkara yang membuang masa. Kadang-kadang bila kita bersembang boleh jadi mengumpat. Bila mengumpat, Allah dengar ke tidak? Ya, betul. Allah mendengar. Jadi janganlah kita buang masa. Okey. Seterusnya, kita tengok gambar ni. Dia tengah berbisik-bisik. Dia kan. Biasa tak buat macam tu kat sekolah? Mestilah biasa. Dia kan. Nampak? Kita tengok. Kalau kita tahu Allah tu Maha mendengar, kita buat tak macam ni? Kita berani buat. Kita tahu balasan Allah macam mana. Cuba tengok. Bila kita tahu Allah itu Maha mendengar, kita akan menjauhi maksiat lidah. Seperti inilah yang dikatakan maksiat lidah. Dia mengatur orang maksiat lidah. Okey. Seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Inilah yang dikatakan maksiat lidah. Okey. Kalau kita beriman, kita wajib beriman. Sekiranya kita beriman betul-betul dan kita percaya Allah itu Maha mendengar, insya-Allah Ustazah yakin perkara-perkara macam ni tidak akan berlaku. Okey? Seterusnya, wah happynya gambar dia satu family tersenyum. Alhamdulillah kami hidup bahagia. Gambar ni nak bagi tahu kat sini hidup kita diberkati Allah. Kita tengok rumusan kat sini, warna orange ni. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Ini sahaja kuncinya. Macam mana kita nak buat rumusan? Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Ini. Okey, ini adalah kad mahabbah. Kad ini nanti kita naik ke sekolah, kita akan buat. Kita cuba buat. Okey, Ustazah terangkan sikit saja pasal kad ini. Ini adalah kad untuk diri kita. Okey, contohnya cara. Dia ada cara dan faedah. Apa yang kita amalkan? Apa faedah bila kita amalkan perkara tu? Contoh, dia kata bila kita amalkan positif, bercakap perkara-perkara yang berfaedah, kita mengaji pun kita bercakap dengan Allah perkara-perkara yang berfaedah, ataupun kita dengar tazkirah. Okey, ini contoh dia perkara-perkara yang berfaedah. Okey, kita cerita, kita sampaikan tazkirah. Jadi kita bercakap perkara-perkara yang berfaedah. Apa faedah mengamalkannya? Apa kelebihan yang kita dapat bila kita bercakap perkara-perkara yang berfaedah? Allah sayang, hidup diberkati, kawan-kawan suka, disukai masyarakat. Inilah contohnya. Okey, kita tengok sebelah pula. Ini ada satu cerita berkaitan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Okey, saya cerita sikit. Alright? Bagi kita faham jalan cerita ni, dan kita boleh kaitkan dengan Allah bersifat sam'un. Okey, ceritanya Nabi Yunus telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di Ninawa. Okey, bila Nabi Yunus alaihissalam menyeru agar menyembah Allah, mereka tak nak. Mereka menolak dakwah Nabi. Okey, baginda sangat sedih.
Nabi Yunus rasa sedihnya. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan penduduk Ninawa. Dan Nabi Yunus memberi peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal kepada kedegilan. Kepada mereka di atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Nabi Yunus kata, suatu hari nanti Allah akan pasti memberikan balasan yang setimpal dengan kedegilan dan keangkuhan kamu. Nabi Yunus berkata dekat penduduk Ninawa. Selepas Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan penduduk Ninawa, keadaan menjadi gelap gelita. Angin bertiup kencang. Penduduk Ninawa ni mula menyedari kesilapan mereka sebab mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi alhamdulillah mereka bersegera bertaubat. Mereka memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis-nangis dan merayu kepada Allah. Itulah yang dikatakan doa. Jadi Allah Maha mendengar. Allah mendengar dan menerima taubat penduduk Ninawa. Lalu keadaan menjadi tenang semula. Nampak tak? Allah Maha mendengar. Jadi apa saja kesalahan kita, kita mohon ampun daripada Allah. InsyaAllah Allah dengar segala permintaan kita. Itulah intipati cerita Nabi Yunus. Nanti akan teruskan dengan jom uji minda dan fahaman anda. Ustazah akan sediakan form untuk awak jawab di situ. Nanti Ustazah akan attach sekali. Jelas? Terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.